Assalamualaikum, selamat malam diucapkan buat semua muslimin muslimat yang berada di luar sana. Salam sejahtera buat yang bukan beragama Muslim lah ya. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, bertemu lagi kita pada malam ini. Nak bercakap pun malas. Sedap sangat bunyi gitar. Baik tuan-tuan dan puan-puan, episod ke-36 ya, untuk kita bersama dengan Cikgu No Name dalam segmen seperti biasa setiap Isnin yang dikuasakan oleh Profito ya, broker di Malaysia ni. Baik tuan-tuan dan puan-puan, 28 September 2020, jangan lupa like dan juga share. Bukan untuk wall CTC saja, untuk channel kami di YouTube ya, CTC FM, dan jangan lupa subscribe. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak yang akan dikongsikan oleh Cikgu No Name untuk malam ini. So, sebelum kita bermula, kita akan bersama dengan petikan gitar daripada Syah Kromo. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak lebih lagi dia kena tunggu segmen ni lah ya. InsyaAllah kita akan bersama dengan Syah Kromo. Kalau nak yang heavy-heavy sikit tunggu dia panas dulu lah. Okey, untuk permulaan ni sebagai pembuka tirai kita dalam segmen Tanya Dr. Forex bersama dengan Cikgu No Name dan juga Syah Kromo. Okey, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa like, jangan lupa share banyak-banyak perkongsian ilmu Elliott Wave ya. Sebelum saya nak lebih lanjut suka untuk saya ingatkan kepada anda semua, COVID di Selangor dah ada, dekat Seremban dah ada, ya Allah ya, berhati-hati, jaga diri kita, kita jaga kita, sebab kita belum tahu lagi, mungkin ada kluster PRN, Allahu'alam bisawab ya. Sebab di airport semasa nak pulang pun dia punya rapat tu terlampau rapat, bukan masa mengundi saja ya, sebelum tu lagi. Jadi sama-samalah kita jaga kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk tidak buangkan masa, kita bersama dengan segmen Tanya Dr. Forex. Okey, ada apa-apa persoalan sila ajukan buat cikgu pada malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Su. Okey, sebelum tu cikgu, ni kita ada salam daripada rakan-rakan pendengar kita. Okey, daripada Michael Keng Abdul Rahman. Ya, Assalamualaikum diucapkan. Lepas tu Limin dia ucapkan salam dan juga lama dah tak live CTC FM. Baik. Haikal Humaira, salam cikgu. Kemudian cikgu Ai, ni Encik Ai ni, saya tak dapat lagi. Okey, main I Don't Belong Here. Wah, boleh tu, boleh lain macam lagi. InsyaAllah. Salam Doc dan juga DJ Pak Su dan gitaris Kromok, mantap. Okey cikgu, hari ini saya pun tak ada soalan sebenarnya, dah terbuntu bila dengar Syah petik kan. Itu belum belong lagi. Kalau lagu belong, langsung saya tak bercakap apa lah, saya diam je. Okey cikgu, untuk hari ini sebagai mukadimah, mukadimah kita malam ni, apakah sebenarnya Elliott Wave ni? Sebab ada orang tanya okey,
Elite Wave ni hanya untuk orang-orang yang berfikiran cerdas saja. Sebab dia kata Ada ke pertanyaan macam tu? Ada. Bila? Last week? Last week. Dia bertanyakan tentang mungkin faktor usia. Okey. Kan, lepas tu pula dia kata macam mana, ada tak cara mudah untuk dia memahami Elite Wave? Oh, cikgu ni duduk betul-betul depan monitor, saya tak nampak muka cikgu nak sembang. Okey, sekejap kita. Okey, cantik. Okey. Dia atau bergantung kepada kemampuan seseorang ke macam mana cikgu? Mungkin ada cara mudah. Okey, bila nak cakap tentang Elite Wave ni, dia memang satu level ataupun satu teknik, method yang sedikit susah lah, di mana kita memerlukan analisis berdasarkan market structure. Baik. So maksudnya setiap pembentukan wave tu maksudnya candle naik turun, naik turun, naik semua tu, itu kita kena labelkan secara sendiri. Okey, itu yang menyebabkan sedikit susah, di mana sesetengah orang dia nak mentafsirkan adakah ini adalah wave 1, wave A, wave C. Itu yang menyebabkan ramai yang susah untuk hadam ataupun susah untuk mahir Elite Wave. Okey. Tapi kalau ikut dia punya step, insya-Allah cikgu bila kita sebut tentang Elite Wave, majoriti akan tengok, sebab saya sendiri pun mengatakan kita kena buat counting daripada monthly. Buat counting daripada monthly. Monthly Untuk permulaan Untuk permulaan. Sebenarnya bila kita tengok di monthly, gambaran yang jelas kita boleh nampak. Sebab apa? Sebagai contoh lah, kalau kita tengok yang selalu saya refer adalah gold ataupun EU. Kat situ memang dia jelas pembentukan wave 1, 2, 3, 4, 5 ABC. So bagi saya 1, 2, 3, 4, 5 ABC tu adalah amat mudah. Mudah untuk kita kena pasti, sebab dalam buku dah cakap bentuk dia macam ni. So dalam market pun bentuk dia akan berbentuk seperti yang tertera di buku. So bila kita bercakap tentang faktor kecerdasan seseorang membolehkan dia faham Elite Wave atau tidak, dia sebenarnya bergantung pada individu itu sendiri untuk memahami. Walaupun contohlah saya cerdas kan, tapi saya malas, saya tak ada buat analisis. Betul juga. So faham tak konsepnya? So bila seseorang tu dia kurang cerdas, tapi bila dia selalu tengok Elite Wave, rajin, konsep dia satu je, Elite Wave ni dia selalu berulang. So bila kita buat permulaan, sebab kita kurang cerdas, of course kita tak nampak. Betul. Kan? Tapi bila kita selalu buat, kita bergaul dengan orang, kita bergaul dengan grup yang bercakap tentang Elite Wave, setiap kali counting dia orang letakkan di dalam grup. Kan, kita boleh refer di internet. So secara automatik benda ni kita boleh nampak slowly. Maksudnya from time to time, insya-Allah kita punya skill dalam Elite Wave ni akan meningkat. So isu kecerdasan tu sebenarnya tidak berapa tepat lah. Dia sebenarnya atas usaha kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang bertanya sukarnya Elite Wave, macam cikgu cakap, sebenarnya semua perkara boleh jadi mudah. Yang penting kehendak kita tu, usaha kita macam mana. Betul juga kalau cerdas tapi malas nak buat homework pun sama juga. Sebab semua benda bermula daripada langkah pertama. Bila dah ada langkah pertama, pasti akan boleh menguasai Elite Wave. Tapi kalau dah menguasai Elite Wave, keistimewaan dia, kita boleh tahu pergerakan. Baik, di sebelah cikgu No Name kita ada Abang Syah kita daripada kumpulan Kromok. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dengar cerita sekarang pun dah berjinak-jinak. Alhamdulillah. Dan sekarang ni saya dengar ada perkabaran baru tentang perjalanan Syah untuk bersama dengan dunia forex ini ataupun dagangan mata wang asing. So cerita sikit sebelum kita bermula ni. Saya cerita mukadimah dululah. Boleh. Macam mana saya terlibat Sebenarnya sikit lah. Sebenarnya dah bermula penghujung 2015. Tu tak sekejap tu. Sebenarnya cuma banyak kira macam silent jugalah. Duduk diam. Okey. Tapi selepas saya berjumpa dengan Cikgu Mansur, berbelajar dengan dia dan semua,
So makin lama makin develop lah. Trading. Tapi lah biasalah dalam kita belajar ni turun naik tu memang berlaku lah. Nak konsisten, nak sampai tahap konsisten tu kata orang masih nak ke arah ke situ lah. Alhamdulillah. Tapi walaupun masa tu panjang, tapi alhamdulillah lah perjalanan untuk ke konsisten tu dah nampak dah. Alhamdulillah. Dan sekarang saya bersama dengan sahabat saya seorang ni. Okey. Dalam FB dia nama dia Ken Syahriman Watanabe. Okey, Ken Syahriman Watanabe. Okey. Dia pun ada bersama kita hari ni. Alhamdulillah, tu akan saya jemput besok tu. Kami dah set up satu team jugalah yang diberi nama LDTB. Short form from Lot of Divergent Trendline Breakout. Panjangnya. Kan? Cikgu nak tanya apa-apa cikgu? Okey, konsep LDTB ni berkaitan dengan, saya dengar cerita ada sedikit sebanyak tentang Elliott Wave punya method dalam teknik ni lah. Okey. So boleh terangkan sedikit dah. Konsep utama teknik ni sendiri adalah daripada divergent tu lah. Divergent. So kita biasa kebanyakan trader tahu pasal divergent, tapi setiap divergent ni potensi dia sangat besar. Setiap divergent. Sebab betul. Divergent adalah trend awal untuk berubah, tapi dia bukan bagi signal untuk terus berubah. Betul. Ya. Dia kena faham kat situ. Cuma kami kuatkan lagi dengan trend line. So bila dia breakout trend line, so bermakna arah tu dah pastilah, insya-Allah. Dan kami akan mengambil kira entry itu berdasarkan beberapa faktor. Antaranya dengan penggunaan Fibo dan juga retest iaitu pullback, dan juga price action itu sendiri, sama ada engulf. Baik. Untuk menunjukkan arah yang lebih jelas lagi lah. Adakah tim ni dah pun diwujudkan, dah pun bermula ataupun dah bermula. Alhamdulillah. Buat masa ni kami berdua. Masih lagi berdua dan insya-Allah akan ada insya-Allah. Amin. Dan nak tanya juga dengan petikan kita kan melenting-lenting masya-Allah. Adakah sentiasa dekat rumah main kalau ada waktu lapang ataupun dah jarang-jarang sekejap-sekejap ke macam mana? Ya, secara jujurnya sejak PKP memang di gitar saya pun PKP. Banyak masa free pun PKP. PKP juga sebab saya banyak buat nak buat show dah tak ada. Tapi main macam gitar akustik, gitar klasikal tu saya just untuk warm up finger. Betul. Sebab nak hilangkan tu memang tak adalah, dia tak akan kekal lah. Saya jiwa muzik sebenarnya macam ni. Lepas tu saya memang dah pernah stop muzik ni sebenarnya. Sebab sejak 2013 itu adalah kata orang momen terakhir saya lah. Baik. Sebab tahun 2012 tu saya ada slip disc. So saya dalam proses recovery. So slip disc saya memang bekas pesakit slip disc. So bila dalam tempoh tu juga saya cuba main, dan dia melambatkan lagi proses tu dalam waktu tu lah. Baik. Dia lambat. And then saya ambil keputusan saya stop. Sebenarnya memang nak kata orang nak gantung terus lah. Hakikatnya niat dia nak gantung terus. Tapi setelah beberapa sahabat dan juga arwah drama saya sendiri, dia approach saya, dia cakap kat saya pun tahu yang dia memang ada sakit lah. So bila dia cerita, dia kata ada job, lepas tu minta bantuan untuk bantu dia dalam recording dan sebagainya. Saya cakap saya buat untuk recording aja. Lepas tu bila dah siap recording ni, ini underground punya kelas kan, dia ajak lagi saya main gig. Dia ajak. So dia kata lah, disebabkan kau aku main lah. So dia punya excited dia, saya pun sambut lah kan, saya pun ikram dia, saya pun ikut dia. Tapi hajat tak sampai. Di mana penghujung 2017 tu, dia telah dijemput ilahi lah. Jadi saya teruskan juga gig tu. Teruskan tapi dengan pengganti. Dia punya feel tu lain lah buat sebab kita rancang dengan orang lain kan, tapi bila masa orang yang penting tu pula tak ada.
Okey, satu hari saya akan jemput untuk kita sembang pasal InsyaAllah. trade, forex dan juga gitar ni. Ya Allah. Nampak cikgu macam dah. Okey cikgu saya ambil masa sikit boleh? Tak pernah masuk. Inilah cerita ku ke? Aduh. Okey, nanti kita adjust lah. Patutlah dia nak terdah hijack aku punya segmen malam ni. Alah geram betul. Yang kali dia tahu dulu. Okey, baik. Alhamdulillah. Kat sini kita ada salam cikgu. Saya terus pergi dekat pertanyaan boleh cikgu Okey boleh silakan. Salam cikgu DJ Pak Su, Abang Syah. Boleh cikgu bagi predict pair AUD USD boleh ke turun sampai 0.70,000? Wah, nanti kita tengok sebab saya AUD pun lama dah tak trade pair tu. InsyaAllah ya. Sabar ya Zul kita tengok. Okey, saya tengok dulu goreng-goreng gitar di CTC. Mo Azmi. Kita kena ada yalah sedikitlah orang kata sampingan ya. Salam Pak Su dan juga Cikgu Nazrul. Assalamualaikum Cikgu Pak Su dan juga Abang Syah daripada Zulfadi Sabri. Salam DJ Pak Su, Dr. Forex dan juga Abang Syah Kromak. Ramai yang kenal Syah ni. Ini kalau buat segmen inilah ceritaku ni sedap ni. Okey, boleh tak analisis mana-mana pair JBP? Mungkin cikgu ada buat kiraan cikgu kan? Ada JBP pair. InsyaAllah. Baik, cikgu nak mulakan malam ni dengan terima kasih kepada semua. Dan jangan lupa kalau ada bila cikgu dah keluarkan pair-pair pilihan cikgu, kalau ada pertanyaan terus letak kat ruang komen. Nanti insyaAllah saya akan cuba percepatkan soalan anda tu. Boleh cikgu ya? Boleh. Baik, kita nak buka pair apa dulu? Sebab kejap lagi pun saya nak tanya Syah juga ni. Pair pilihan dia. Pair pilihan Syah Kejap lagi lah. Cikgu dulu. Sekejap. Okey, so malam ni kita pergi sedikit ke pair pilihan ramai lah. Tapi sebelum tu sekejap. Saya pergi ke ini ada ibu saya ni. Ibu saya ni cantik. Ini bukan totally ibu saya. Ini totally daripada kita punya segmen dulu ada 3 siri kan. Betul. So benda ni saya dah compile kan dalam ebook tu. Wah, so bagusnya cikgu ni. Boleh diguna pakai, and then ada extra sikit sepatutnya saya boleh present, kita boleh bercakap sikit tentang macam mana strategi untuk menggunakan elite wave ni. Sebab last time kita just bercakap tentang betul. teknik-teknik yang simple yang ada dalam elite wave. Okey, so contohnya ini di paparan sekarang ini adalah contoh yang kita perlu tahu, kita perlu aware di mana inilah yang kita perlu ingat. Okey, ini antara rules dan juga pattern elite wave 1 2 3 4 5. Okey, ini yang turun ni, ini adalah wave 2. So ini semua kita kena ingat lah apa yang ditulis kat sini. Wave 4 tak boleh masuk territory wave 1. Ini prinsip alternation di mana sekiranya ini complex, ini adalah simple. So sekiranya di sini adalah complex, di sini simple, and then wave 2 tidak boleh turun melebihi permulaan wave 1. So ini strategi ni kita kena ingat. Sebab apa? Inilah yang akan membantu kita untuk kita plan kita punya strategi macam mana kita nak trade elite wave. So terutama wave 4 ni dan juga wave 2 ni. Alternation ni pun penting juga, kita perlu ambil kira. Baik, okey. So sebagai permulaan, ini saya tunjuk, ini sekiranya ini adalah satu contoh correct count yang betul. So bila kita nampak 1 2 3 4 5, ini kita boleh buat prediction. Ini di permulaan trend So sama ada wave A atau wave 1 ataupun dan yang turun ni adalah wave B ataupun wave 2. So key kat sini adalah berbentuk 5 dan 3. 5 dan 3. Baik. 5 wave up, 3 wave down. So sebelum kita masuk position, strategi kita yang kita perlu ingat tadi tu, rules dan juga peraturan yang perlu kita sentiasa ingat, di mana ini adalah berbentuk impulsive wave. Nampak tak? 1 2 3 4 5 wave. Ini ABC kan. ABC. So apa yang saya nyatakan kat atas ni, ini kena ingat. Ini walaupun ini cuma sekadar ayat, tapi dia boleh jadikan tempat stop loss.
Okay, sebab kalau dia nak form wave 1 menaik, wave 2 ni mesti dia tak boleh break di Wave permulaan wave 1. So ini kita katakan wave 2 ataupun wave B lah. So stop loss dia kat sini je. Faham tak Pak Su? Okay. Kan? So bila stop loss dekat sini, so kita dah boleh tahu, kita dah boleh assume dengan last few week saya ada boleh tahu, kita boleh gabungkan dengan Fibo. So katakan ini adalah 100 pip. So kita punya TP at least minimum 100 pip. Sebab wave 3 ni selalunya menjadi wave yang paling panjang di dalam satu motif wave, yang ketika ini kalau kita tengok menaik kan. So macam mana entry point dia? Okey, ini cara mudah lah saya beritahu. Ini antara cara mudah untuk kita trade elliott wave. So bila kita nampak ke sini, kita kena pastikan kenaikan ni telah melebihi wave B ni. Okey. Ini antara cara yang paling mudah selain daripada yang saya beritahu sebelum ni. So strategi dia adalah kita kena tahu di mana kita nak letak stop loss dia lah. Nampak tak Pak Su? Nampak. Kalau macam ni, ini ABC. So kita masukkan dengan Fibo dekat sini. So kita tarik. Macam dulu saya selalu beritahu, wave 2 ni dia selalu pergi ke kawasan mana? Selalunya di antara 0.50 dan 0.786. Dia boleh pergi maksimum 0.99% daripada kepanjangan wave 1 ni. So kalau wave 1 ni 100 pip, wave 2 ni dia boleh junam sampai 99 pip. Okay, itu masih valid kiraan selagi dia tak melebihi permulaan wave. Tak ada masalah. Kalau dia dah melebihi, maka automatik kiraan kita salah lah. So dengan rules yang saya telah nyatakan ni, ia sebenarnya menjadi satu key dan juga guideline untuk kita masuk market. Okay, so sebab tu that's why last few week ataupun pada student-student saya pernah beritahu pada diorang yang basic knowledge ni sebenarnya boleh membantu. Tak semestinya kita perlu mahir keseluruhan ataupun ke semua input-input yang ada, rules-rules yang ada di dalam elliott wave. Tak semestinya kita perlu tahu. Okay, dan juga kita tak perlu tahu totally counting daripada weekly, yearly, monthly, tak perlu tahu. Itu cara yang mudah lah. Baik. Okay, tapi kena ingat, kenapa kita kena perlu belajar yang susah dahulu? Sebab bila kita dah belajar yang susah, maka yang senang ni bertambah lagi senang. Kita faham yang rumit dulu. Okey, itu saja dia punya key dekat sini. Itu strategi yang kita perlu ingat sampai bila-bila. So kenapa protective stop dekat sini ada dua. Satu, ini untuk entry wave 2. Of course stop loss dia berada di bawah permulaan wave 1. So ini untuk entry wave 4. Okey, so of course dia punya stop loss berada di bawah wave permulaan penghujung wave 1. 1, 2, 3, 4, 5 naik ni. Okey, itu yang kita kena ingat. Gabungan ya daripada 1, 2, 3 jadi ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa-apa persoalan ajukan sekarang, sebab saya tunggu seminit dua je sebab kita nak pergi ke pair. Sebab saya nak dengar juga sikit lagi petikan daripada Syah Kromok ni kan. Nah, sambil tu ambil lagi gitar dulu. Okey. So ini rules Fibonacci yang saya yang apa saya dia Fibonacci? Fibonacci dan elliott wave. Ini rules yang saya sebutkan tadi. Ini common level yang selalu price akan cari. Okey, untuk permulaan wave ni cikgu adakah ambil frames untuk bulanan juga? Betul, bulanan kan, kena macam mana pun kita kena bermula, kena faham dulu konsep elliott wave ni. Kita kena selalu tengok sebab di bulanan dia senang. Okay. Senang nampak daripada past history yang lepas. Okey, maknanya kita kena tengok juga sejarah perjalanan tu. Cun. Okey, cikgu nak mulakan dengan pair apa cikgu? Banyak JBP, lawanan JBP. Ini sebagai contoh yang tadi macam setup yang saya dah beritahu tadi, ini sebagai contoh di mana kita tahu stop loss kita di mana and then kita punya entry di mana.
Okay, bila tengok kat sini, strategi kita of course bila melibatkan elite wave ni, dia risk reward ratio dia lagi tinggi. So kalau tengok kat sini, risk dia 130, so reward dia 550 okay. point. So isu kat sini sama ada kita boleh tahan tak 500 pip ni. Sebab sometimes 50 pip gerak dah close, Okay. 100 pip gerak dah close. Kan sebenarnya ini pun bergantung kepada setiap individu. Contohnya kalau dia masih berada di dalam level nak belajar swing ni, so maka saya rasa dia tak boleh hold sampai 500 pip. Betul tak Basu? Kalau selama ni dia selalu trade 50 pip, 60 pip dia close. So dia kena belajar untuk step by step increasekan dia punya TP lah. Itulah, reward dia tak akan tunggu sampai ke 550 lah. Dia habis kuat pun 100. Sebab yang paling penting kita nak train kita punya emosi. Oh, itu mustahak tu. Emosi sangat-sangat mustahak. Ini ibu cikgu ni ada dekat cikgu punya wall ke macam mana cikgu? Ke atau untuk cikgu punya ibu ni kalau ada orang nak saya akan bagi, tapi masalahnya kena inform lah. Kena inform baik. Sebabnya rasanya kena kembali balik. Yalah, kalau yang pro pun dia nak kena kembali juga kepada basic kadang-kadang. Kadang-kadang dia lupa, dia leka kan. Sentiasa dah profit. Kadang-kadang satu hari satu masa dia jam, dia kena balik basic juga. Sebab benda ni bagi saya lah, saya nampak sangat penting lah. Dia bagaimana permulaan wave tu terbentuk. Okey. Dan kita terus ke kita terus ke pilihan counting lah untuk malam ini. Okey. Gol cikgu ada kira gol tak? Gol sebab gol, ada 2-3 yang bertanyakan tentang gol. Okey, gol ada. Gol masih counting dia masih remain di mana ini keseluruhan ini adalah correction wave. Ataupun kita boleh panggil ABC atau WXY. So kalau kita tengok kat sini, kalau saya zoom in ke time frame yang lebih kecil, ini jangkaan apa yang berlaku sekarang ni. Ini adalah wave 4. Okay, ini wave 4. So kita boleh nampak jelas di dalam wave 4 ni dia ada A, B, C punya perbentukan telah kelihatan. So boleh nampak kat sini, ini berbentuk, mungkin dia berbentuk flat. Semua sama. Flat ni level dia Pak Su. Okay, kalau saya zoom sikit. Okay, panjang dia semua sama. So kalau tengok sini, ini lebih kurang sama kan? Sama. Okay, ini dengan ni pun sama. Okay, so kalau bentuk macam ni, ini kita boleh kategorikan sebagai flat lah. So selepas complete ABC ni, okay, jangkaan ada sedikit lagi untuk meneruskan penurunan ke kotak ungu yang saya tandakan last week. Kalau dia dah capai ke C, dia akan sebab ini dah terbentuk at least simple correction lah, ABC yang jelas kita boleh nampak. Okay, so kalau dia hanya flat memang cantik sebab kita dah nampak ABC and then kita sell and then dia akan turun. Unless dia buat complete correction. Kalau complete correction tu of course dia akan cacah merebah kat sini, turun naik. Tapi at the end, so dia akan membentuk final. Saya jangkakan ini adalah final wave 5 akan turun ke zon ungu ini. Wow. Ini yang minggu lepas cikgu Ya, kan, yang minggu lepas kan. Macam mana boleh wave tu sama macam cikgu tanda ni? Candle ni ikut cikgu ke apa? Ke cikgu ikut candle? Tak, nampak bacaan yang hampir-hampir. Dia sebenarnya bila sebut elite wave dia, macam saya sebut last week, kita kena be patient. Kena menunggu untuk wave tu mengikut kita punya analisis lah. Kalau tengok sebelum ni kan, dia turun, dia naik, dia turun. At the end dia turun juga. So dari sini pun sebenarnya saya beritahu critical line adalah 1902.
19.02. Okey. Ingat tak ni saya ada tanda dulu. So kalau dia dah break 19.02 ni, potensi dia turun ni memang ada. Tinggi lah. So kalau tengok pun dia break, dia naik and then dia break sekali lagi. Dan sekarang ni satu minggu 2 minggu selepas saya nyatakan ni, memang dia masih di bawah 19.02. So kalau sesiapa ada entry goal, okey, ataupun nak entry goal, pandangan saya lah, sebab saya ni trade goal ni kadang-kadang, okay, so the best stop loss of course slightly atas daripada last previous high tadi yang dia buat. Ini mungkin dekat 18.76. So dekat sini, okay, ini satu, ataupun satu lagi kita upkan sikit, mungkin 18.88. So kalau daripada sekarang 180 pip kita punya risk. Dan jangan risau, memang stop loss dia kelihatan jauh, tapi kita sendiri aware yang gold ni bergerak melebihi, kalau ketika impulsif melebihi 300 pip, 400 pip, 500 pip besar. Boleh kan. Ada ketika ni orang cakap dia tengah betul-betul kuat, dia akan jurnam 1000 pip, 2000 pip pun ada. Betul tak Pak Su? Betul. Itu memang tak boleh disangka. Gold ni punya pergerakan memang untung sangat. Kalau koyak pun koyak sangat ya. Beringat tu. Kepada yang tanya gold, okey, Muhammad Rushidi Zakaria ditanya mau turun ke, tu insya-Allah lah. Okey, demo sikit macam mana nak buat bookmark kat TradingView. Kat watch list. Macam mana masuk dia bookmark kat TradingView, kat TradingView. watch list? Ini ke? Ini. Itu kan. Ini yang tanda merah ni kot. Tanda merah ni nampak tu. Klik je lah, dia akan keluar merah. Kan senang. Okey. Okey, settle. Okey, GJ tadi saya nampak cikgu ada tunjukkan GJ. Pilihan cikgu tu kan? Okey, GJ. Ada yang minta ada 2-3 permintaan GJ. Kita tunaikan lah. Okey, GJ ni kalau tanya saya, of course tiap counting tu dia kena ada dua possibility. Sekiranya satu current counting, satu sebagai alternate count lah. Okey, so untuk saya lebih bias dia akan turun dahulu sebelum dia meneruskan pendakian. Dia akan turun dulu. So kalau ini full counting untuk sekarang ni, at least dia akan turun dulu melebihi zone kotak ungu ni, kemudian dia akan naik ABC, kemudian dia akan sambung turun balik. Sebab yang turun daripada atas ni, ini jangkaan saya, ini adalah wave A. Sebab kalau kita tengok, ini adalah 1, 2, 3, ini 4, so ini 5. Okey, kita boleh nampak sama ada ini 5 dah complete, ataupun dia ada satu lagi final wave 5 turun ke bawah. Apa-apa pun kenaikan ni, kalau dia wave 1, dia akan turun juga untuk membuat wave 2. So untuk intraday, okey, tak boleh nak swing jauh sangat, sebab kita kena just assume sama ada dia nak naik atau dia turun. So kalau macam saya ada sell kat sini tadi, saya beritahu dalam group tadi, and then mungkin sampai somewhere 100 pip saya akan close position lah, moga-moga dia akan turun. And then bila dia sampai dekat sini, saya akan exit position dan saya akan tunggu next cycle sama ada dia naik ataupun dia cuba turun balik mengikut analisis apa yang saya tanda kat sini lah. Okay, sebab ini ada dua pattern, sama ada ini adalah wave 1 dia turun 2, ataupun ini adalah A, B, C wave 4 dia turun sampai ke 1, 3, 2. Tapi daripada kiraan cikgu, saya tengok daripada minggu lepas bawa ke hari ni, yang cikgu mapping kan ni macam kena je semua. Saya kena yang sini. Okay, saya kena kat sini. Kalau tengok ni, saya ada share kat saya punya wall. Sini kena sebab ini saya tahu ini adalah correction wave. Okay, correction wave. Lepas tu saya ada buy, tapi saya exit awal sebab saya takut bila saya buy ni, saya melawan major trend sekarang ni.
Kan, sebab tu saya tak berani untuk hold position lama lah. So bila sebut elite wave ni, dia sebenarnya bergantung kepada kita punya analisis. Kita kena stick dengan kita punya analisis. Of course bila kita stick dengan kita punya analisis, kita kena tahu di mana stop loss kita. Sebab apa? Sebab bila kita bergaul dengan rakan-rakan elitician yang lain, dia pun ada dia punya counting. Masing-masing ada counting. Masing-masing ada counting. So sometimes dia membolehkan kita rasa kurang confident dengan kita punya analisis. Okey. Kan? Kita jangkakan dia nak naik, dia jangkakan nak turun. Ada pula yang And turun. then bila kita nampak dan kita tahu ketika ini adalah major trend, so kita pun nak hold buy ni sedikit goyang lah. Faham tak maksud saya? Pak Su. Banyak That's why dia sebenarnya kalau kita betul-betul deep elite wave ni, dia ada a few bad entry dan juga good entry. Bad entry ni tak salah nak masuk, tapi dia bad sebab dia melawan major trend. Tapi tak semestinya dia tak pergi. Macam sekarang ni lah, ini bad entry, tapi dia tak semestinya tak boleh naik. Okey. Faham tak konsepnya? Dia bad entry sebab dia melawan trend. Itu good entry macam kat sini. Ini adalah good entry di mana kita dah nampak ini bentuk correction ni. Kan? So ini adalah good entry. Good entry ni lah yang menyebabkan kita berani full margin. Pak Su. Kan? So bad entry ni kita sekadar melepaskan batuk di tangga je lah. Masuk Lepaskan batuk di orang tangga. cakap kau ada trade tak? Ada. Macam tu. Kan? At least ada trade. Tapi kita punya confident level tu mungkin sedikit kurang sebab kita melawan sebelah ni saja. Dia punya cycle sebelah ni ketika ni tengah turun 4 hours kan tengah turun, nampak? So jelas tak Pak Su? Jelas. Okey, saya suka ni bila penerangan macam ni daripada minggu lepas kita bawa ke sekarang. Okey, sekarang ni kita ada untuk Abang Syah berapa minit kita bagi? Untuk Abang Syah main gitar belakang berapa minit kita bagi? Bagi terus lah main gitar. Jangan. Sampai Ada satu lagi saya nak minta cikgu komen sikit. Okey. Tentang EUR JBP EJ. Boleh? EJ? Oh. EG. EG. Okey, EG ni kalau siapa tengok wall saya pun saya ada sell EG. Sebab apa saya sell itu berbentuk. Okey, ini tengok. Ini pun saya tak ubah ni. Okey. Nampak tak? B tu ditelan oleh candle. So maksudnya ini memang counting yang tak berubah. Dan ini saya tandakan untuk zone dia sampai dekat kawasan sini. Dan saya tandakan dia naik sampai 9186, akhirnya dia naik sampai kat sini. Tapi at least kita tahu market tu nak pergi mana. Kan? So saya ubah balik sini. Okay. So ini adalah minimum dia, saya jangkakan dia pergi. Tapi masalahnya dia sikit lagi kalau ikut ikan 10 pip je lagi. Nak masuk paling top ni 90.13, ini 90.25, dalam lebih kurang 12 pip je lagi. Tapi dia dah tolak balik ke atas. Tapi still kita akan stick. Kalau saya nak masuk position, saya akan stick dalam kotak ni lah. Sebab ini berbentuk ABC. Okay, ABC punya cycle setup ABC, di mana sini kita tunggu untuk buy, entry buy position. Mana cikgu boleh letak kotak-kotak jangkaan dekat tempat-tempat. Tapi ada masa tak tepat Pak Su. Tak ada, tapi kebanyakan Kan? Kebanyakannya bila cikgu buat mapping, cikgu meletakkan Okey. kotak-kotak ungu sebagai pilihan untuk kita tunggu. Dia pergi kat situ. Ini satu lagi contoh. Kalau ingat ni saya cakap sini, ini wave 5 ni. Okey. Kan? 1, 2, 3, 4, 5 ni. Kalau Pak Su ingat, saya ada beritahu mungkin 4 minggu yang lepas, dollar index. Okay, dollar index. So saya jangkakan dia naik A, B, C. So kadang-kadang kita tak boleh dapat exactly tempat. Macam kat sini saya jangkakan dia sedikit lagi penurunan. Okey. Kan? Dia sangkut sampai sini je, 9173. Saya jangkakan turun sikit je lagi. Ataupun
kena di garisan Fibo ni lah 9143. So dia tak sampai. Tapi kena faham, at least dia membantu kita untuk predict next move pair itu. Oh, okey. Walaupun kita tak masuk, bukan setakat tu je lah. Dia akan bagikan juga untuk perjalanan akan datang. betul. Oh, okey. So kalau kat sini macam kalau tengok ini, saya predict jauh lagi ni dia boleh travel. Ini adalah wave A. Ini possible A, B, C, 3 wave. Dia akan turun 3, dia akan naik balik semula ke atas. So kalau sesiapa yang selalu tengok dollar index, ini bermaksud ini adalah satu index yang mengukur kekuatan USD lah. So sekiranya USD menguat, maka GU, sebagai contoh GU akan menurun. Baik. Sebab saya pun nak suruh cikgu pergi ke GU ni sebenarnya. Sebabnya sebab tak apa, kita boleh pegang gitar kejap lagi Syah, kita ending dengan gitar. Tapi sebelum tu sekejap, ada GU tak silap saya tadi. Okey, kita pergi pada GU ni. GU ni dekat sini saya bukan tersilap, counting saya tak berapa tepat untuk GU. Di mana kekuatan di USD tu makin terus kuat. Saya jangkakan sini adalah ABC dah start naik. Okey. So perbezaannya tak begitu ketara. And then kalau kita tengok kat sini, ini sekejap saya padam So tadi kalau kita refer DXY tadi, US index tadi, kita jangkakan next move dia ada turun sikit. So bila turun sikit, bermaksud USD melemah lah. Okey, baik. Okey, so bila USD melemah, GJ akan naik. GU lah. GU, okey. GU next move kita jangkakan dia akan menaik, kemudian dia akan kembali turun. Sebab untuk long term ni maksudnya at least kalau kita tengok daripada saya buat ini sebulan ni tahu. Sebulan boleh sampai sini. So untuk dalam masa sebulan ni selepas DXY ni dah turun, okey, mungkin dalam 3 wave down. So bila kita nampak je 3 wave down tu, possibility di USD akan kembali kuat ada. So maksudnya GBP USD akan kembali turun. Akan kembali turun Ya, akan kembali turun. So kalau tengok ke sini, ini adalah A, B, C. Okay, so ini yang turun ni mungkin dalam bentuk 5 wave ni, Pak Su. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Okay, so ini mungkin permulaan wave 1 ke bawah. 1, ini 2. Okay, cantik. so yang naik ni adalah 2 lah. So kalau saya lukiskan possibility yang ada, ini naik, turun, naik. So menaik kan? Betul. Kalau ini pula naik, turun, naik. So USD akan kuat nanti soon. So dekat sini lepas ABC dia turun lah. Okey, Muhammad Syakiman, Nick Muhammad Syakiman, goal kita dah bincangkan di awal segmen kita. Nanti mungkin boleh tengok ulangan, sebab saya nak ambil satu daripada Alif Haikal ni. Dia minta cikgu tolong tengokkan untuk EURAUD. Memang jarang lah cikgu ambil kot. Kan? Tapi boleh tak cikgu kita bantu sikit Alif Haikal apa ni? Euro AUD. Alamak. Euro AUD ni saya rasa saya nak tekan pun takut ni dah lama tak update. Tengok kosong. Sebab memang saya tahulah cikgu pun memang jarang kan. Jarang. Sebab tumpuan saya sekarang ni, saya tumpu pada GJ. Mana yang tanda merah tu memang jadi tumpuan tu, kepada penonton-penonton. Sekarang dia ada tanda mark merah tu. Itu anda kena perhatilah. Itu adalah pair-pair yang menjadi pilihan daripada cikgu. GJ nya juga goal tu cuba. Okey, ini sedikit tip macam saya sebut tadi, sedikit tip. Memang
at least ada sedikit lagi final wave ke bawah. So you all plan betul-betul dekat mana nak entry, dekat mana nak stop loss, sebab at least dia akan turun sampai 18, 21 lah. At least dia akan break yang ni je Pak Su. Kan? Ini dah 1848, dia naik 300 pip lebih kurang lah. Dia test sekali lagi, dia naik. Okay, ini kalau sesiapa tengok pun, ini adalah antara level support resistance lah. Resistance kan. So bagus, sebab dengan elite wave pun, that's why ada konsep flat, correction flat. So dia akan turun. Sebab kalau kita zoom sekali lagi, Okay. okay, ini tepat-tepat ni sama ni. Tepat-tepat. Kan, beza beberapa pip sahaja, berapa puluh pip. Kan, yelah. Betul. Ya Allah. Okey, saya harap anda semua dapat manfaat daripada perkongsian daripada cikgu, dan insya-Allah anda boleh ikuti rapat cikgu dekat laman sosial beliau di Facebook. Banyak update-update baru ya. Last Pak Su, GN saya tengok ada red mark tak daripada cikgu, red mark tu GN pun tak ada. I say goodbye. I say goodbye Okey, baik, terima kasih kepada semua. Rasanya tak orang kata tak lengkap sekiranya kita ada Abang Syah kita, permulaan bersama dengan beliau ya. Kemudian bila nak penghujung ni pun kita bagi sedikit hiburan. Tadi saya ada request dekat Abang Syah kita. Apa tu? Next week dia bawa lagu Forex. Ya. Cikgu apa Abang Syah kena cipta satu muzik untuk Forex. Kan? Lagu Saya cuba lah. MC hari-hari MC. Bro, lebih kurang macam tu lah kan. Cerita pasal MC, orang cerita pasal profit. Itu contoh lagu bila tapi MC bagus juga lagu tu. Tapi bagus juga sebabnya biar ada orang tak leka kan, nak kejar untung je, sebab rugi pun ada juga kan. Okey, baik Abang Syah, berapa minit lagi? Tak tahu, saya bergantung kat Boboy je. Baik, kita akan bersama dengan Abang Syah. Jadi kepada rakan-rakan yang dah lama tak dengar Abang Syah, itu hari masa CTC punya dinner pun, masa raya pun dapat tengok selagu je kan. Jadi tak puas, sebab saya akan jemput Abang Syah untuk segmen Inilah Ceritaku, sebab beliau ada cerita yang menarik nak dikongsikan kepada anda. So saya, Boboy, Cikgu No Name, ingin ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk channel YouTube kami. So Abang Syah, untuk penutup malam ini, silakan. Tanjung Puteri.
Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Abang Syah. Dan insyaAllah saya mengharapkan undangan daripada CTC nanti untuk bersama dengan Abang Syah. Boleh Satu hari nanti akan kita Inilah letakkan. kisah. Boleh? Inilah ceritaku. Inilah ceritaku. Sebab dia banyak cerita sebenarnya. Nak iklan sikit boleh? Boleh ha. Oh, saya lupa dia nak suruh iklan. Ya Allah hai. Okey, memandangkan ni adalah penampilan sulung kami bersama Okey. dengan LDTB. Okey. Saya dengan LDTB. Mana seorang lagi kawan LTB tu minta datang tunjukkan kenalkan diri. Wah, kenalkan diri. Assalamualaikum penonton pendengar CTC FM. Saya Ken Syariman Watanabe. Boleh tengok FB saya. Cun. So Okey. kami akan memulakan kelas asas Forex Okey. pada 3 hari bulan 10 Okey. iaitu Sabtu ni, bertempat di Profito Training Center Cyberjaya. Wow, dekat lah tempat tak jam. So, Indah, cantik kan. Okey, Jadi- dia akan pukul berapa sampai pukul berapa dan apa yang perlu mereka-mereka ni daftar ke apa ke? Ya, perlu daftar dengan link kami. Okey. Dan membuat deposit sebanyak $100. Okey. Dan kelas bermula insyaAllah jam 9:30 Pagi. pagi. Okey. Sehingga sebelum Zuhur. Separuh hari sahaja. Separuh hari Separuh hari. Dan adakah ada limit-limit untuk masuk ke dalam kelas takut tempat tak sesuai ataupun macam mana? Setakat ni kelas boleh memuatkan 20. Betul, Selepas space untuk PKP ni kita buat dalam maksimum 20 orang. Maksimum 20 orang. Maknanya kita nak kena kekalkan jarak. Jarakkan social distancing. Jadi macam mana cara untuk bersama dengan kelas tu nanti? Selain daripada Facebook Boleh hubungi kami berdua. Boleh. okey, Abang Syah sendiri. Boleh. Okey. Kita ada letak iklan-iklan di grup-grup tertentu. Dekat komen ni pun boleh kita letak ni, tak ada masalah. 3 hari bulan bertempat di Cyberjaya. Kami berdua akan berada di sana. Ya, insyaAllah. Abang Syah pun kat sana. Ya. Abang Syah bawa gitar tak? Sorry, gua. Okey. Kita akan mula mengajar kepada very newbies. Very newbies. Very okey. newbies yang tidak tahu apa-apa pun pasal forex. Baik. Dan kita akan guide sehingga penggunaan asas MT4 di laptop dan juga handphone. Kedua-duanya. InsyaAllah. Doa, Sebab doa. kita approach orang bukannya suruh orang melabur. Ya. Ya, itu. Kita approach dengan ilmu. Ya, betul. Sebab kau nak jadi trader, kenalah yang ambil ilmu. Kalau kau nak fund, nak refund ke apa, anda kena orang kaya. Macam ni kita kena galakkan budak-budak ke orang di luar sana yang minat dengan forex tapi tak ada arah tujuan nak ke mana, macam mana aku nak belajar sekarang apa semua kan. Ini peluang lah Bukan apa baru sekarang ni banyak permintaan sebenarnya. Okey. Tapi saya dengan Syah, kita orang dah tak nak tunjuk one to one lagi dah di kedai mamak ke apa ke. Betul lah. Kalau boleh kita nak buat formal, biar kita ajar sekali semua. Dan soalan-soalan tu pun datang daripada orang yang ramai, bukan satu soalan seorang. Betul. Sebab kadang-kadang satu soalan dia boleh manfaatkan semua kelas. Satu kelas boleh dapat. Oh, aku malu nak tanya. Tiba-tiba kau tanya, ngam macam tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, peluang untuk anda belajar asas daripada ni untuk yang bukan newbie, yang zero pun. Datanglah hari Sabtu ni 3 hari bulan Oktober di office di center Profito. Ni dekat Profito lah semua ni. Okey, baik. Dan yang mengajar saya sendiri dan Syah saya akan bantu juga. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, ini peluang anda untuk bersama dengan Abang Syah Kromo dan juga tim DTB. Lot of Divergent Trend Breakout. Okey. Alhamdulillah setakat ini dulu. Boy, boleh kita close? Okey, baik. Juruteknik kata dah boleh close. So saya pun sekali lagi Facebook Ken Syariman Watanabe. Okey, dah ada dah. Terima kasih Boboy, uploadkan dekat ruangan komen. So kalau nak belajar ke ataupun nak apa saja, ini peluang anda semua.
So jangan lepaskan peluang anda, jangan tertipu dengan skamer-skamer di luar sana. Sebabnya terlampau banyak skamer ni sekarang dia dah macam wabak tau. Kalau buka Facebook dia je keluar. Type lah link ni, type lah link tu, tapi sebenarnya apa pun tak ada. Dia nak apa-apa pun pasal maaf interrupt sebab ilmu sangat penting. Dia macam main gitar jugalah. Yes Kan? Dia walaupun kata kita main kata by heart ke apa semua kan. tapi yang penting ilmu. Sebab tanpa ilmu saya takkan saja-saja meraba fret ni. Betul. Dan dia takkan keluar bunyi. Betul juga dengan MT4 betul. Betul lah, itulah dia. Kita mana kita nak tekan entry cell, mana nak buy apa semua kan. Kalau tak daripada basic, macam mana kita nak tahu advance? Kan kita basic kita coding dulu. Betul. By heart dia bagus, dia cepat laju. Kan? Itulah dia kejayaan kita, macam analogikan lah gitar dengan ilmu trading. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu daripada CTC.fm. Esok kita akan bersama dengan segmen apa? Technical. Teknikal. Betul lah. Segmen teknikal bersama dengan Cikgu Aslan Hashim. Baik, dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Lambai sikit semua kat kamera. Bye, jumpa lagi.